والصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. Muka surat 51. Seperti firman Allah Ta'ala pada mensifatkan mereka itu, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itu sambungan hak minggu lepas lagi, bahwasanya hati ini sifatnya berbolak-balik. Hati perangai dianya berbalik-balik. Firman Allah Ta'ala pada mensifatkan mereka itu, yakni hamba-hamba Allah ya khawas, hamba-hamba Allah ya pangkat khawas. Demo ni sangat-sangat takut kepada Allah. Takut hati ini berbalik daripada beriman kepada kufur, contoh, daripada buat amal kepada malas buat amal. Ini takutnya hamba-hamba Allah ya khawas. Lalu itulah Allah Ta'ala firman, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Takut segala mereka itu hamba-hamba Allah, takut akan satu hari, yakni hari kiamat. Yauman, satu hari, yakni hari kiamat. Yang mana hari kiamat ni yang berbalik di dalamnya hati dan mata. Inilah gambaran awal suasana di pada masa hari akhirat kelak. Jadi hati dan mata berbalik-balik kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menjadikan kami dan kamu, kata Imam Ghazali. Mudah-mudahan ini doa daripada Imam Ghazali, menjadikan kami dan kamu, Allah, yakni oleh Allah, daripada orang yang mengambil iktibar, yakni pengajaran dengan ibrah. Ibrah tu pun pengajaran juga. Lagi yang duka cita, yakni menyungguh-nyungguh. Yang duka cita dengan menyungguh-nyungguh tempat ketakutan, yang diberi taufik bagi membaikkan dia akan hati dengan sebaik-baik tilik, yakni sebaik-baik fikir, bahawasanya ya Allah, Tuhan yang arhamur rahimin, yang sangat pemurah lagi pula penyayang. Kesimpulannya, hati satu benda yang berbalik-balik. Kerana inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar satu doa kepada kita, doa yang dibaca dalam tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Awal doanya, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni
antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Itu doa hak Nabi ajar kepada kita supaya dibaca dalam tahiyat akhir dalam sembahyang. Ya muqallibal qulub, hei Tuhan yang membalik-balik hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati aku, ala dinika, di atas agama engkau, yakni agama Islam, wa ala ta'atika, dan patuh taat kepada engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepatutnya doa ni kita baca setiap kali kita salat. Pohonlah kita kepada Allah, sebab tidak ada kekuatan kita nak mengawal hati kita kecuali dengan kekuatan Allah. Dengan amal ibadat kita tak mampu nak mengawal hati, malaikat dengan pertolongan Allah lah kita boleh jaga hati kita. Ialah hati kita ni berbolak-bolak balik. Duduk atas masjid lain, luar masjid lain. Duduk atas masjid masa dengar ustaz mengajar ni gak nak berubah serta merta. Luar masjid je berubah pula dah. Itu sifat hati ni. Duduk atas masjid mikir akhirat, keluar daripada masjid mikir dunia balik. Duduk tahu rumah mikir hiburan pula. Dia berbalik-balik sama. Oleh yang demikian kita takutnya berbalik-balik akidah, berbalik ibadat daripada ibadat kepada tidak buat ibadat, daripada buat ibadat kepada jemu ibadat, daripada mengaji kepada jemu tak nak mengaji dah. Itu yang kita takut. Ketakutan itulah kita iring dengan doa dalam tahiyat tadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Qalbi itu panjang sikit. Sabbit qalbi, tetapkanlah hati aku, ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka jika engkau kata bahawasanya pekerjaan hati, pekerjaan nak tarbiyah hati, nak bersih hati, nak pelihara hati, nak pulih hati ni sangat dicita-cita. Yang ni satu perkara yang sangat penting. Jaga hati ni satu perkara yang sangat penting. Maka khabar akan kami, mudah-mudahan kita ya betulnya akan kami, bukan akan daku dak. Maka khabar akan kami wahai Imam Ghazali daripada makna yang membaik akan dia hati dan yang menegah akan dia hati daripada kebinasaan yang meletang di bahasa kita, yang mendatang akan dia hati. Jika dibinasakannya hati, mudah-mudahan bahawa diberi taufik, diberi kuasa bagi kami dan kamu wahai Imam Ghazali, ijtihad dan di dalam mengerjakan demikian itu, demikian membaiki hati dan menegah hati daripada sifat mazmumah. Jadi soalannya, ada di kalangan ulama-ulama dia minta dengan Imam Ghazali supaya beri panduan macam mana kita nak pulihkan hati yang sakit dan kita nak pelihara ke hati daripada mazmumah. Lalu tu dia jawab, ketahui olehmu bahawasanya penceraian atau penceraian makna ini, yakni makna nak baiki hati ni sangat panjang bicaranya. Tiada menanggun kitab ini, kitab Minhajul Abidin, dan sungguhnya adalah ulama-ul akhirah menyungguh-nyungguhkan dengan mengeluarkan demikian itu. Demikian nak baik pulih hati dan nak peliharakan hati dan mengarahkan kitab pada bicara ini faedah tiada lainnya. Dan senyata telah menyebutlah mereka itu ulama-ul akhirah barang yang berkehendak kepadanya daripada yang demikian itu, demikian membaiki hati. Umpama 70 perkara yang kepujian dan lawannya, iaitu hak keji-keji atau mazmumah.
Dan lawannya pula ia kecelaan dan kejahatan seumpamanya. Di sanalah daripada af'alnya, perbuatannya dan perjalanannya yang wajibah. Sebab itulah dalam isu kita nak baiki hati, maka tak dapat tidak kena ada mujahadah atau bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh nak baiki hati, insya-Allah terbaikilah hati kita. Mujahadah dengan semaya sunat, mujahadah dengan baca Quran, mujahadah dengan zikrullah, mujahadah dengan bersedekah. Banyak lagi lah mujahadah bangun semaya malam, mujahadah semaya sebelah pagi, iaitu semaya duha. Yang wajibah, hak wajib-wajib seperti salat 5 waktu, itu tak dapat tidak dah. Dan yang mahzurah, dan yang ditegah, begitu jugalah. Dan umpama ia demikian itu, banyak lagi lah amalan-amalan untuk nak membersihkan hati pada segala tafsilnya, pada segala huraya-hurayanya. Dan demi umurku, kata Imam Ghazali, bahawasanya orang yang dapat taufik, orang yang dapat petunjuk, mencita-citalah ia akan pekerjaan agama. Jadi orang yang dapat petunjuk daripada Allah, maka dia bersungguh-sungguh untuk nak menyucikan hati, untuk nak menjaga agama. Dan jagalah ia daripada tidur lalanya, yakni lala yang diserupakan dengan tidur. Sebab tu kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun iza mata intabaha. Manusia ni tidur, bila mati baru dia jaga. Itu perbandingan punya lalanya manusia terhadap agama, seolah-olah orang sedang tidur. Sifat orang tidur ni, dia tak khabar ke satu. Bila dia sedar, barulah dia tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Begitulah sifat manusia yang lupa kepada Allah, manusia yang lupa kepada agama Allah, manusia yang tak sedar tanggungjawab sebagai hamba Allah. Seumpama orang tidurlah, setelah mati baru dia kabar bahawasanya dunia hak dia kejar, dunia hak yang dia himpun, dunia hak dia agun-agun, pangkat hak dia megah-megah, satu pun tak boleh menolong menyelamat di akhirat kelak. Bila mati baru sedar. Ada kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun iza mata intabaha. Manusia ni seumpama orang tidur, yakni manusia yang lupa kepada Allah. Bila mati baru sedar bahawasanya dunia hak dia duduk dulu sementara sahaja. Betul apa hak Tuhan kata, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tidak adalah kehidupan dunia malaikat la'ib. La'ib ni main-main, walahun dan laga sia-sia. Maknanya kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sejati dak. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sebenar-benar. Patut mana kehidupan yang sebenar? Mana kehidupan yang sejati? Oh, Tuhan jawab selalu dah. Wa innad daral akhirata. Allah Ta'ala guna dengan lafaz inna litauqid. Sesungguhnya negara akhirat, lahiyal hayawan. Sesungguhnya takkid pula kali kedua, lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benar. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dunia yang kita duduk sekarang ni kehidupan yang bukan sejati lagi. Ada satu negeri lagi kehidupan yang sejati, iaitulah darul akhirah. Maka amat rugilah kalau kita tidak berbekal untuk ke akhirat.
amat sesalah kita di akhirat kelak sekiranya kita tidak melakukan amal-amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu baik. Ialah kerja satu keperluan. Kerja, makan gaji baik, niaga baik, politik baik, itu satu keperluan hidup. Keperluan hidup perlu kepada duit untuk sara diri dan keluarganya. Ada satu lagi jangan kita lupa, iaitulah tujuan hidup. Keperluan hidup lain, tujuan hidup lain. Jangan kita pisah tujuan hidup daripada keperluan hidup. Mana dia tujuan hidup? Apa dia tujuan hidup? Iaitulah ibadat. Bila sebut kata ibadat, merangkumi 3 perkara. Pertama, akidah, mengenal Allah. Yang kedua, ibadat, abdi diri kita kepada Allah. Yang ketiga, akhlak, perangai PA kita. 3 perkara tu, inilah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekiranya kita ketepikan tujuan hidup, kita abai tujuan hidup, hanya kita tupu kepada keperluan hidup sahaja, maka kita akan rugi di akhirat kelak. Kerana keperluan hidup yang kita cari, yang kita kumpul, yang kita himpun, semuanya kita tinggal di sini sahaja. Bila klik ke akhirat, kita nak tupai pangkat kita, kita nak tupai harta kita, nak tupai dunia kita, sikit pun tak boleh nak tupai. Tu baik nak. Oleh kerana itulah penting sangat kita nak baiki ke hati kita supaya dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Dunia kita nak hasanah, akhirat pun kita nak hasanah juga. Kesemua itu dia bergantung dengan hati belaka. Maka dan jagalah ia daripada tidur lalanya, maka meniliklah ia bagi dirinya, maka tiada pada menghasilkan sekalian ia demikian itu, dan mengamalkan dia itu banyak atasnya apabila diberi taufik Allah Ta'ala akan dia. Bila Allah beri taufik kita boleh jaga hati, maka selamatlah kita daripada tipu daya kehidupan dunia. Maka kata muallif radhiyallahu anhu, yakni Imam Ghazali lagi, maka yang kami hendak sebutkan di dalam kitab ini beberapa usul, beberapa asal-asal yang memberi manfaat dengan dia orang yang mubtadi. Mubtadi artinya orang yang baru belajar, dan orang yang muntahi maknanya orang yang sudah sampai pertengahan, dan orang yang qawi, yakni orang yang kuat, yakni kuat dalam ibadat, kuat dalam mujahadah, dan dhaif, begitu juga orang yang lemah. Maka kami tilik pada usulnya yang tak dapat tiada, yakni mesti daripada menyebut akan dia pada mengubatkan hati, yakni merawatkan hati, dan yang hajat kepadanya menyentuh akan dia akan hati, dan tiada terkaya daripadanya, daripada ini usul sekali-kali, yakni sama sekali kelakuan ibadat. Maka kami dapat 4 perkara, dan iaitu 4 perkara yang membinasakan bagi segala abidin, segala orang yang buat ibadat. Ni tengok, kadang-kadang kita perasan kita buat ibadat kepada Allah, sebenarnya kita jauh lagi dengan Allah. Ana orang panggil ibadat pura-pura. Minggu lepas hamba sebut dah, salah satu daripada tanda-tanda hati mati iaitulah buat ibadat pura-pura. Itu tanda-tanda hati mati, buat ibadat pura-pura. Apa makna buat ibadat pura-pura? Buat ibadat tanpa ilmu. Mengaji tak nak ni, buat ibadat semata-mata. Sedangkan ilmu ni tangga bagi ibadat. Ilmu tangga bagi ibadat. Ibadat itulah
Ibadat ni tangga kita nak sampai kepada Allah Ta'ala. Ilmu tangga pertama untuk nak betulkan ibadat. Dan ibadatlah tangga yang kedua kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi ramai juga orang yang buat ibadat tapi rosak ibadatnya. Kenapa rosak? Dia tak sedar hatinya dihinggapi dengan penyakit riak. Memang dia buat ibadat tetapi dia tak perasa hati dia ada sifat riak. Dan afat bagi orang yang mujtahidin. Begitu juga segala binasa-binasa orang yang mujtahid. Dan iaitu yang membinasa bagi orang mujtahidin ni beberapa fitnah hati. Mujtahidin ni orang yang peringkat menengah dah. Orang yang peringkat menengah ni pun ada ujian-ujian lagi. Jangankan abidin orang peringkat bawah, mujtahidin hak peringkat pertengahan ni pun masih ada lagi perkara yang nak merosak hati. Dan bala bagi nafsu yang menegahkan dan menjahatkan dan membinasakan. Dan empat pada perbetulannya itu yang mendirikan ibadat dan berbuat taat dan membaikkan hati. Sebab kadang-kadang ada manusia dalam bab ibadat rajin, semaya sunat rajin, semaya fardu sama telah dah, tempat orang mengajar ada sama, tapi dari segi hatinya kedekut. Hatinya keloret, kedekut telah sifat mazmumah. Ibadat rajin dah, tapi bab harta ni kedekut. Al-bukhlu atau bakhil. Kalau kita kajilah, kalau kita perhati dah, kita kedekut ni biasanya kita kedekut pada perkara kebaikan. Contohnya nak beri nafkah kepada keluarga saya, walah pahala yang paling banyak dalam bab sedekah kita nafkah kepada keluarga. Begitu juga kita nak sedekah buat amal jariah, saya berasa. Tapi kalau belanja untuk duniawi, kita tak saya. Contohnya nak tambah kereta sebutir lagi, tubik puluh ribu, kadang sanggup butai pula buat loan, tak saya. Nak besar rumah pula dah, tak saya. Habis belah-belah ribu, tak saya. Tapi nak buat amal jariah, saya. Nak keluar zakat, saya. Sebab itulah kedekut ni salah satu daripada sifat yang dicela. Kenapa dicela? Kerana pertama hak Allah tak waktu baik, iaitu zakat. Yang keduanya hak keluarga, iaitu nafkah. Kita tak beri atau beri tak cukup, maka dikeji selalu dah. Walaupun banyak kita buat ibadat nah, maka masih lagi kita dipandang keji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Tuhan kata, Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan sesiapa yang dipelihara daripada sifat kedekut, maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan. Orang yang dijaga hati daripada sifat kedekut, maka orang ni dapat kemenangan. Beruntungnya orang yang selamat daripada sifat kedekut. Bila hati tak ada sifat kedekut, maka dia keluar hak Allah waktu bik zakat, dia tunai hak nafkah keluarga, dan sedekah amal jariah banyak lagi. Sebab tu kita nak rawat sifat kedekut kita, fikir mati kita sendiri. Kita sayang waktu bik zakat, bila kita mati, bukan setakat zakat je kita tak bawa, harta kita tak bawa juga. Kita sayang waktu bik nafkah kepada keluarga, sayangnya kita waktu bik 300 sebulan. Ingat bila kita mati, bukan 330 ribu dalam bank kita tinggal juga. Kita nak buat amal jariah 50 ya, 100 ya bahasa saya. Tapi ingat bila kita mati, bukan 100 ya kita tinggal, 100 ribu kita tinggal, begitu je. Sedangkan hak kita jariah ni lah kita boleh tupai di akhirat kelak. Hak kita beri nafkah kepada keluarga ni lah kita boleh tupai di akhirat kelak. Hak kita waktu beri zakat ni lah kita boleh tupai di akhirat kelak.
Adapun kita guna semata-mata perhiasan kehidupan atau kita simpan dalam bank mati tinggal gitu, maka tak ada harapan kita nak tupai di akhirat kelak. Kecuali anak ni sedar, dia ambil harta kita, dia jariah semula untuk kita, insya-Allah dapatlah pahala tersebut. Itu baik. Pentingnya kita rawat penyakit kedekut kita dengan ibadat, dengan kita dengar orang mengajar dan sebagainya. Banyak lagi lah. Itu baik. Maka yang membinasakan 4 perkara itu ialah amal. Amal yakni cita-cita. Amal yakni cita-cita. Cita-cita ni bahasa kita kat orang panggil angan-angan yang panjang. Berasa lama lagi dengan mati. Biasanya orang muda ni dia tak berasa lagi nak mati. Supaya kita beli kereta baru, tak telitah nak punah tengah jalan mana. Tak. Kita kalau kita pakai kereta baru, tak telitah nak punah tengah-tengah jalan. Gilah pah Pahal ke pah Johor pah Kedah ke, tak berasa akan rosak tengah-tengah jalan sebab kereta baru. Begitulah kebiasaannya bila usia ni muda, tak telitah nak mati tengah-tengah usia. Apa yang telitahnya bila tua akan mati. Bila ada perasaan sedemikian, ini membahayakan diri. Sebab mati tidak syarat tua, mati tidak syarat sakit. Bahkan ramai pemuda yang mati semasa muda lagi. Ramai orang yang sihat mati dalam keadaan sihat. Jadi tangguh-tangguh atau tunda-tunda untuk melakukan amal ibadat, ini satu penyakit yang dikeji juga. Sebab itulah kata Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Ibnu Hikam, tunda-tunda untuk nak buat amal. Kita nak berubah tapi tunggulah, tunggu. Bahasa kita nanti dulu, tunggu dulu, nanti habis kerja, nanti pecah, kita akan mengajilah, kita akan tupulah kepada ibadat. Jadi Ibnu Athaillah kata kita tunda-tunda untuk nak buat amal, ini satu perkara yang sangat bodoh. Sebab apa kita nak tunggu esok. Kadang-kadang esok ni banyak dah kerja yang nak kepada kita. Kita nak tunggu pencet, nanti habis kerja baru nak ngaji. Bila pencet, banyak lagi kerja yang nak kepada kita. Kadang-kadang akhirnya tak ada masa nak mengaji. Masa kerja kita nak tunggu, habis kerja dah. Bila umur 58, bersara, duduk di rumah puas weh, duduk biasa kerja. Pagi baca surat khabar, tidur. Pergi kedai kopi, kelik tidur. Tak boleh, kena menega pula. Akhirnya jamuh menega pula. Dah lah masa kerja itu, tak ada masa dah nak mengaji malam-malam supaya gini. Nak mari sembahyang Jumaat pun tak ada. Nak baca Quran pun tak ada. Terhawi umur panjang, bila panjang, habis kerja puas weh, duduk biasa kerja ni, jamuh kerja lain pula. Sopa tu juga ni tengok. Dulu kita duk susun, nanti bila sampai masa kita susun tu, tak jadi juga. Ada kerja lain pula mari jamuh kita, maka gelombanglah kita dalam kerja tersebut. Dalam isu kita buat amal, isu kita nak mendekati diri kepada Allah, jangan buat jadual. Jangan tunggu jangan. Buat selalu dah. Besok start lalu dah, lusa start lalu dah. Begitulah hidup hari-hari kita beribadat kepada Allah. Hidup kita hari-hari kita nak berubah mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari segi masanya 3. Masa hak lepas, masa sekarang, masa akan datang. Dalam 3 masa ni, hak sebenar-benar masa kita milik ialah masa sekarang. Masa hak lepas, kita nak buat apa tak boleh dah. Masa akan datang, besok belum tentu lagi milik kita. Jangankan besok pukul 11 malam ni belum tentu lagi milik kita. Kalau kita mati pukul 10, bermakna pukul 11 malam ni bukan milik kita dah. Itulah sebenar-benar masanya hak sekarang ni lah. Ni pukul 8. Sekarang ni lah sebenar-benar kita milik masanya.
Adapun lepas ni, apatah lagi esok atau bulan depan, apatah lagi akan datang, itu bukan milik kita dah. Jadi dari sudut kita nak berubah, dari sudut kita nak mengaji agama, dari segi nak mendekati diri kepada Allah, nak menyucikan hati, startlah selalu. Itu baik. Jadi tunda-tunda atau tangguh-tangguh ini setengah daripada penyakit hati, amal atau penyakit hati. Yakni cita-cita dan hasad, yakni dengki. Ini pun perkara yang membinasakan hati juga, dengki, iri hati. Inilah penyakit yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ini pun penyakit hati juga. Penyakit ni berluas-luasa tempat kerja, baik di pejabat ke tempat kerja, berdeki sama-sama sendiri, hak tak naik pakat berdeki kepada hak naik pakat, macam-macam. Keluarga berdeki sama-sama keluarga, ipar dua berah, orang menega sama menega, macam-macam penyakit deki timbul di hati. Ini pun kita kena rawat juga. Dan gopoh, yakni menuntut segera. Gopoh ni bahasa kita gaduh gondah, yakni menuntut segera, yakni gaduh dalam pekerjaan. Dan takabur, yakni sombong. Ini pun penyakit hati juga, sifat sombong atau sifat membesarkan diri. Bila Allah beri pangkat, mulalah sombong. Bila gaji bertambah, mulalah sombong. Sombong dengan Allah bermakna menolak kebenaran. Sombong sesama manusia, tak tegur, tak tengok muka, tak bersalah, tak bercampur gaul, berasa dirinya besar, orang lain kecil. Ini pun sifat mazmumah juga. Dan yang membaikkan yang empat lawannya, iaitulah pendek cita-cita. Mana pendek cita-cita dan perlahan pada pekerjaan, yakni jangan gaduh-gaduh dalam kehidupan. Dan nasihat, nasihat yakni mengaji agama, kita dengar nasihat bagi makhluk. Dan tawaduk, tawaduk yakni merendah diri. Dan khasyuk, iaitu tetap kata tawaduk. Ini salah satu daripada sifat mahmudah, sifat yang sangat dipuji. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, jadi presiden negara, satu harinya dia menuju ke negeri Syam. Syam ni Syria sekarang lah. Kemudian Sayyidina Umar ni bila nak pergi ke negeri Syam, dia naiklah seekor unta. Unta ni biasanya ada orang tarik, seorang di atas, seorang di bawah tarik unta. Jadi Sayyidina Umar ni dia bawa pembantu dia. Jadi oleh kerana bergilirlah, mula-mula Sayyidina Umar naik, pembantu tarik unta. Sampai berapa-berapa kilometer, berhenti, turun, pembantu naik pula, Umar pula tarik. Walau masa tu dia pegang jawatan presiden dah. Ini tawaduknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Jalan pula, giliran Sayyidina Umar, Umar naik, hamba tarik pula. Begitulah akhirnya sampailah sempadan negeri Syam. Bila sampai sempadan negeri Syam, tiba-tibanya giliran nak masuk ke negeri Syam ni, giliran Umar tarik, pembantu di atas unta. Jawab pembantu, wahai khalifah, tidak layak khalifah tarik tali unta saya di atas. Sebab sekarang ni kita masuk sempadan, depan ni orang besar duk sambut dah. Moga presiden mari, maka benar sahabat-sahabat yang besar pun sedang menanti juga. Sayyidina Umar kata tidak. Giliran akulah tarik, mu naik atas. Kebetulan depan tu pula ada air yang sedang melintasi jalan. Maka nak haru air tu terpaksa pecah selipar, kilik waktu. Maka Sayyidina Umar punya tawaduknya hati dia, dia pecah selipar, takut basah, kilik waktu, tali, pegang tali unta, tarik. Atas untanya ada pembantu. Pembantu di atas unta. Sayyidina Umar sebagai khalifah tarik unta.
Sepatutnya pembatulah duk bawah, khalifah duk atas. Tapi Umar kata, ni giliran aku tarik, maka mu duk atas aku tarik. Bila sampai depan, sahabat Nabi kata silap nama Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia kata, wahai khalifah, jangan khalifah buat macam ni. Sebab sekejap lagi pembesar negeri Syam akan sambut tuan. Sedangkan tuan keadaan sedemikian, tarik tali unta, jatuh imej lah kita orang Islam. Apa Sayyidina jawab? A'azzanallahu bil Islam. Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Islam. Kenapa kita nak malu kepada orang? Dengan Islam lah kita mulia. Dengan Islam lah kita dipandang tinggi oleh Allah, dipandang tinggi oleh manusia. Siapa tangga tu? Tawaduknya Sayyidina Umar, walaupun pangkat khalifah sekalipun, dia tak segan silu untuk jujur dengan gilirannya. Ini pentingnya sifat tawaduk dalam diri kita. Hati baik. Bubuhlah sifat tawaduk dalam hati kita. Kita sebagai suami, tak menjadi satu kesalahan kita sama-sama tolong menolong dalam rumah tangga. Contohnya menyapu sampah, atau basuh baju, atau menyidar baju, atau akak baju, atau lipat baju. Biar isteri kita dia berhak, kita pula buat kerja rumah untuk mentawadukkan diri kita. Ini satu sifat yang sangat mulia. Kita sebagai suami, ketua keluarga, kita boleh merendahkan diri kita dalam tempat-tempat yang tertentu. Itu baik. Dan khasyuk yang tetap anggota. Maka inilah usul pada membaikkan hati, yakni kita nak baiki hati. Sebab tu kita dengar cerita-cerita ulama-ulama dahulu, seperti kata silap Imam Bukhari, kata silap ceritanya, Imam Bukhari ini selepas dia mengajar kitab hadis, dia pergi satu tempat, kata silap ceritanya, dia pergi di tandah masjid, dia sendiri basuh tandah masjid. Dia sendiri basuh tandah masjid. Tujuannya nak menghilangkan sifat sombong. Dia nak wirasa sebagai dia ni hamba Allah, walaupun ilmu banyak, walaupun orang dah agak-agak, tapi dia tak berasa pun sifat sedemikian. Dan itulah dia nak nyah lagi sifat-sifat tersebut. Dia buat perkara-perkara yang orang lain tak sanggup nak buat lah. Kecuali Tok Siok je buat kerja basuh jamban, basuh kaki masjid dan sebagainya. Tapi ulama besar ni punya hatinya comel, dia tawaduk, dia buat kerja sedemikian. Ni cara kita nak rawat sifat-sifat sombong, sifat ego dan sebagainya. Maka inilah usulnya pada membaikkan hati dan membinasakan hati, dan faedah yang beredar atasnya edaran, maka hendaklah buatkan ijtihadnya di dalam memeliharakan daripada segala kebinasaan ini dan menghasilkan bagi manaqib ni, yakni sifat-sifat kepujian yang baik ini, supaya memadailah belanja engkau dan tercapai dengan maksud engkau, insya-Allah, jika kehendak oleh Allah. Mudah-mudahan apa kita mengaji malam ni memberi manfaat kepada kita untuk sama-sama kita pulih dan peliharakan hati kita daripada sifat mazmumah. Insya-Allah akan datang kita sambung pula, dan lagi aku khabar akan dikau daripada kebinasaan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din walhamdulillahi rabbil alamin.